Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 17/10/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincang ayat 102 dan 103, iaitulah Allah SWT cerita kepada kita tentang Allah hantar mari dua malaikat Harut wa Marut mengajar ilmu salah untuk menguji manusia. Dan Yahudi main ilmu sihir. Konon-kononnya kerajaan Sulaiman yang hebat itu dan ayah dia Daud main sihir. Dia tuduh Nabi Sulaiman ada guna ilmu sihir, kerana tu dia bisa hebat, kerana tu dia bisa. Kalau kata bisa ni mana hebat. Dan kita akan tengok juga komentar ulama-ulama pengkaji, pentahqiq tafsir tentang kisah Harut wa Marut. Kisah Harut wa Marut ini masyhur, macam-macam cerita keluar, tapi kebanyakannya Israiliyat. Maka Ibnu Katsir kata jangan duduk terperangkap dengan Israiliyat, sana banyak cerita pelik yang berlaku di situ. Baik, kita baca ayat perlahan-lahan kerana sound system tak apa jadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Balik pada tafsir kita. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka puak-puak Yahudi membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran ahli sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Ayat ini ada munasabah. Tengok dia punya munasabah dia. Man taraka ma yanfa'uhu ma'a imkanil intifa'i bihi.
Orang ni diberi peluang untuk mendapat manfaat daripada perkara yang baik, tapi dia tinggal, maka dia akan diuji, dibala dengan perkara yang mudaratkan dia, sebagaimana yang berlaku pada Yahudi ni. Yahudi ni Allah beri peluang dia macam-macam. Peluang untuk Yahudi ni banyak sangat-sangat, tapi apa boleh buat, nasib malang kata orang. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah dia sendiri tu. Dia telah campak kitab Taurat tak ke belakang. Bukan sekadar campak depan, campak belakang. Wara'a zuhurihim, bermakna mereka tinggal terus ajaran Taurat. Mereka tolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka temui, dan mereka sibuk duk berkawan dengan syaitan, dengan jin, duk main sihir, sya'wazah, talasim, duk main rajah-rajah, benda-benda yang karut-karut. Yang pentingnya sehinggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selamat daripada sihir yang dimainkan oleh puak-puak Yahudi. Jadi Nabi kita disihir, pernah disihir oleh Yahudi, nama dia Labid, kan, Yahudi tu. Maka Allah Ta'ala cerita kepada kita, jangan duk percaya ke puak-puak ni, jangan duk karut dengan dia. Baik, tengok tafsir ayat tadi, munasabah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ai ittaba'al yahud, Yahudi telah mengikuti ajaran yang direka oleh syaitan, dan itulah yang mereka pegangi. Apa dia? Iaitulah permainan ilmu sihir yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi mereka kata ini daripada Sulaiman, ini pada ajaran Sulaiman. Yang sebenarnya itu permainan syaitan yang ditunjukkan kepada orang. Maka dia kata hebat Sulaiman ni, jin tunduk pada dia, dia boleh berjalan atas angin. Semua tu kan apa? Kekuasaan Sulaiman ini berdasarkan kepada ilmu sihir. Inilah di antara sebab permainan-permainan inilah Allah SWT biasanya dia uji seorang itu, dia uji mana-mana kaum dengan apa yang terbiasa kepada mereka. Macam Nabi Musa AS, orang main sihir juga, tungkat-tungkat, maka dia hantar Nabi Musa dengan tungkat, dengan tangan yang bercahaya. Jadi puak-puak ni duk main ilmu sihir ni pula ni, main dengan jin, main dengan syaitan. Maka Allah Ta'ala hantar mari ujian kepada mereka melalui ilmu yang ada ni. Allah kata apa? Allah nafikan tuduhan jahat puak-puak kafir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Padahal Nabi Sulaiman tidak sekali-kali mengamalkan ilmu sihir. Yahudi, jangan buat tuduhan karut. Nabi Sulaiman tak main sihir weh. Yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Jadi syaitan tu mari dia ajar kepada manusia ilmu sihir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nafikan Nabi Sulaiman alaihissalam bari'un min tuhmati sihir, bebas daripada tuduhan mengamalkan ilmu sihir yang dituduh oleh puak-puak Yahudi. Nabi Sulaiman tidak kufur dengan main ilmu sihir, ataupun dia ajar kepada pengikut dia ilmu sihir, kerana permainan sihir ini kufur. Jadi yang jadi kafir dengan sebab sihir ini pada hakikatnya iaitulah syaitan yang telah mengajar kepada manusia ilmu sihir untuk menyesatkan manusia. Jadi ilmu sihir ni bukan ilmu Nabi Sulaiman, tapi ilmu yang diajar oleh siapa? Yang diajar oleh syaitan. Puak-puak Yahudi karut, dia gini sebuah ke Nabi Sulaiman. Allah, kita kata jadi molek buat kafir ni.
Maka ini perbuatan dipanggil perbuatan jenayah. Sebab apa nama dia perbuatan jenayah? Sebab benda yang tidak dibuat oleh Nabi dituduh pada Nabi. Jadi ingat baik. Kita ni kadang-kadang mudah benar buat tuduhan-tuduhan. Benda orang tak kata, kita kata. Benda orang yang tak buat, kita kata dia buat. Maka itu dianggap sebagai tuduhan yang berat. Tuduhan yang berat. Apa jadi dengan puak-puak ni? Sihir ni perbuatan yang berbahaya, dia panggil kafir. Dalam kitab tafsir kata, inna syayatin katabu sihir, syaitan dia tulis ilmu sihir. Jadi belajar dipanggil, ini cerita Israiliyat ni. Pasal itulah kata Ibnu Katsir, cerita Israiliyat masuk dalam kisah sihir ni, kisah Harut wa Marut ni banyak sangat. Ini cerita Israiliyat. Takut kamu kata Israiliyat apa kat cerita dia, kita pun nak dengar juga ke mana? Nak dengar juga pakai karut ni. Katanya tulislah ini cerita Israiliyat. Kalau ada boleh percaya, tak boleh percaya. Inna syayatin, syaitan tulis ilmu sihir wan niranjiyat. Jadi satu permainan nampak macam betul, tapi bendanya macam silap mata gitu ya. Jadi dia tulis, maka dia baca di atas dengan daripada seorang orang rapat Nabi Sulaiman, nama dia Asif dengan Sad bin Barkhia. Jangan ingat boleh, ni ada nak pelajar kita nama Asif Barkhia. Ni Asif Barkhia ni tukar tulis zaman Nabi Sulaiman. Konon-kononnya ilmu sihir yang diajar oleh syaitan tadi ditulis oleh Asif. Kemudian dia letak di bawah tikar tempat dia duduk. Dafanu, tempat dia ibadat, letak bawah tu. Fi atahta musallahina naza'allahu mulkahu. Nabi Sulaiman tak perasan. Tukar tulis ni belok, letak bawah tu. Bila Nabi Sulaiman wafat, mereka pun keluar di bawah musalla Nabi Sulaiman. Dia kata, inilah punca Sulaiman hebat, Sulaiman gagah, Sulaiman boleh kuasai jin sebab dia main ilmu talasim, dia main rajah-rajah ni. Ilmu sihir ni dia main rajah. Entah tulis siapa benda. Itu kalau kita ada orang duk tulis-tulis rajah tu, buat ubat pelarih ke, buat apa ke, cabut. Itu semua tu dia panggil talasim, permainan sihir. Ya, maka jadi mereka tuduh, patutlah hebat Sulaiman punya kerajaan. Ini punca dia. Tapi ada ulama-ulama Bani Israel yang jujur, mereka menafik. Tak ada, Sulaiman sembah Allah, dia tak main talasim, tak main tulis-tulis karut begini. Maka tersebarlah di kalangan masyarakat. Maka Allah kata, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Yahudi ikut apa yang telah dibuat oleh syaitan pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu ilmu sihir. Jadi sihir ini satu perbuatan dosa besar. Allah Ta'ala sebut lepas daripada syirik, dia mari sihir. Sebab apa? Sebab orang nak jadi, dengar ni pelajar, nak jadi ahli sihir ni, dia kena kufur dengan Allah Azza wa Jalla, kena kafir. Macam-macam dia ambil darah, tulis ayat macam-macam. Yang kuat kafir dia nya yang untuk zaman-zaman kemudian lah. Hak zaman mutaakhir ni, dia ambil Quran, mushaf Quran ni, dia letak dalam tandah tempat pijak kaki untuk dia berak. Ini kafir. Jangan pergilah. Saya nak pergi bomo dia, tapi kalau kita tahu dia ni saharah, ahli sihir, dajjal je lah, siapa dia pergi, berat dosa dia. Jangan main-main. Ini kerja kita pendakwah, memberi maklum pada masyarakat, bukan nak mengkafirkan orang. Setengah orang dia salah anggap, dia kata ustaz ni suka mengkafir. Kita bagi amaran, perbuatan sihir ni boleh bawa pada kufur. Jangan hidup percaya. Ja'a zikru as-sihir fil Quran. Allah Ta'ala sebut sihir dalam Quran ni beberapa ayat. Tanda pelajaran. Khususnya pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi nampak dia punya permainan. Contohnya ayat
Surah Taha ayat 66, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Khayalan. Dia campur tali tu nampak macam bergerak tali. Macam dia berjalan padahal tali tak ada apa, ada main sihir. Dalam suratul A'raf ayat 116, falamma alqaw, bila ahli sihir dicampur tali dia, saharu ayunan nas, mereka telah sihir pandangan mata orang, wastarhabuhum, dan mereka menakutkan. Nampak macam tali tu waja'u bisihrin azim, mereka telah bawa sihir yang besar. Ini di antara, itu di antara ayat-ayat yang menyebut tentang ahli sihir. Maka sihir ni hakikat ke majaz? Dia kata hakikat, benda tu ada sungguh, memberi kesan kepada orang yang yang disihir itu, wal iyazubillah. Tetapi kesan itu berlaku kalau Allah Ta'ala izin. Allah tu tak jadi. Sehingga kan ada orang kata as-sa'yu bin namimati wal wishayati wal ifsad. Orang yang batu api hidup berjalan, duk belaga-lagakan orang ini lebih dahsyat daripada ahli sihir. Lish? Li'anna an-namam yufsidu. Ahli sihir boleh merusakkan orang. Maaf, an-namam, batu api, boleh melaga-lagakan orang, merusakkan hubungan orang. Di antara sahabat-sahabat yang baik dalam masa beberapa saat, yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir, berbulan-bulan duduk jampi, serapah, talasim, duduk tulis tangkap azimat, tak terkesan. Tapi dengan batu api masuk dalam telinga, jam kita. Maka para ulama katakan bahayanya sihir, dan mungkin bahaya batu api lebih daripada sihir. Tapi dua-dua tu bahayalah, dua-dua tu haram belaka. Maka jangan main. Hukum sihir ni satu ilmu yang jahat, dan belajar ilmu sihir untuk menjadi ahli sihir adalah satu dosa besar dan bawa pada kekufuran pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau kita belajar untuk nak tahu tentang bahaya sihir, tapi dengan syarat lah, dengan syarat kita ada kekuatan, itu insya-Allah tidak menjadi masalah. Tapi kalau nak belajar ahli sihir, maka itu yang berat. Baik. Anak tak nak panjang di sini, masa kita sangat terhad. Kalau tuan-tuan nak dengar lagi cerita dosa besar sihir, bagaimana permainan dia dan apa amalan dia, dan bagaimana kita nak menjauhkan diri daripada sihir, tengok dalam video ana syarah kitab di masjid kita ni, kitab dosa besar, tak ingat yang keberapa, tapi dosa besar tulis dosa besar masalah haramnya sihir. Detail kita hurai di situ tentang masalah sihir ini. Wallahu alam. Baik. Tengok ni. Jadi kerja syaitan, kerja iblis nak memisahkan di antara suami dan isteri. Itulah kerja yang paling utama sekali, yang paling besar sekali, yang dikendaki oleh syaitan. Dia panggil kerja utama dia nak memisahkan orang di antara suami dan isteri. Maka inilah perbuatan yang sangat jahat. Dia fokus itu bala, pisah suami isteri, pisah anak beranak, pisah adik beradik. Kerja besar. Tengok dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma'. Dengar ni. Pagi-pagi iblis, syaitan jahat ni, dia pasang dia punya singgahsana atas air. Pantai mana? Wallahu alam, jangan tanya. Kemudian dia ba'asu sarayahu. Dia panggil pegawai-pegawai dia. Mu ke timur, awak ke barat, awak utara, awak selatan, pergi goda manusia, kenak pada manusia. Petang nanti bagi laporan apa kejayaan yang kamu buat. Sedap dia. Jadi hak ni pergi, hak ni berkelahi di pasar pagi, hak ni balah dengan bini, macam-macam dia punya buat. Jadi bila mari waktu petang, lapor. Allahu Akbar. Yang ni kata aku pagi tadi selesai 2 kes
berkelahi di pasar pagi, bertumbuk. Ia ni pula tuduh orang, ia ni macam-macam. Dia kata ma sanat ta syai, mu tahu apa? Biasa balah pasar pagi tu, contohlah. Summa yaji'u ahadum fayaqul. Mari seorang ni pula, saya hari ni ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Saya hari ni telah berjaya memisahkan suami isteri dengan sebab main sihir ke apa dia buat. Yang penting berkait balah dua orang suami isteri. Bos iblis kata, come here, mari sini. Tak sebelah dia lah tu. Wa yaqul ni'ma anta, awak yang terbaik hari ni sebab telah memisahkan suami isteri. Allahu akbar. Hadal hadis rawahu Muslim. Kita mengatakan rupanya permainan pisah suami isteri inilah permainan syaitan yang sangat disukai olehnya. Banyak kes berlaku. Orang ni tak ada apa-apa, senyap. Mak dia tanya, mu ada gawe tak? Ada power? Tak ada. Relax je. Jadi bila ada orang minta, mak dia terima. Bila terima je, mari lagi seko lagi tu. Kawan dia, kau duk kerja sekali, kau duk apa dia, member lama dia, mari. Saya nak dengan dia, maka sehingga terpisah suami isteri yang baru kahwin ni dengan sebab si jantan tadi nak pula. Ini semua ni mainan tala'ubus syaitan, mainan syaitan. Lah ni pula pasal jenis gila ke bini orang. Penat. Tak ada pasal-pasal. Munak ramai lagi janda-janda, ibu tunggal, armalah, andal tu, banyak lagi. Gidu attack ke bini orang tu, kenapa? Siapa bercerai dua orang tu nak nikah dengan dia. Gak apa peliknya, mak orang anak jujuk dah, tua ke diri dah. Umur sama-sama nak pencen dah kalau cikgu kat. Kalau bergawa, jangan sebut nama jawatan tak baiklah. Kalau bergawa. Tapi gila dua, kita kata dua orang ni ke dua ekor ni, sampai bercerai. Semua ni mainan syaitan. Kalau betul-betul nafsu nak kahwin, ramai lagi perempuan lain yang tak ada suami, kenapa pergi kacau ni? Maka kacauan ini kadang-kadang hak main ni bukan orang-orang tu, orang ahli masjid juga ni. Dia solat-solat juga di masjid, tapi dengan orang perempuan rebah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Allah ma'simna minal fitan. Ya Allah, jaga kami daripada fitnah melalui wanita, melalui harta, melalui pangkat kedudukan. Ma zahara minna wa ma batan, dan yang zahirnya, yang tersembunyi. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Mari kita pergi kepada ilmu sihir tadi. Apa jadi dengan dewa ni? Maka kata di, tengok ayat, dalam ayat kita satu, wa ma unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. Dan akan tetapi padahal Nabi Sulaiman tidak mengajarkan, tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, bagus apa ayat. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Nama dua malaikat ni, Harut dan Marut, dua malaikat di negeri Babylon, di negeri Iraq, di negeri Iraq. Harut dan Marut ni apa kerja dia? Kita kena cerita sini sikit. Kalau tidak, Israeliat banyak mari. Harut dan Marut ni, dia mari, Allah Ta'ala hantar dia mari supaya menguji manusia. Dia malaikat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang mereka berdua, siapa dia? Harut dengan Marut ni, dua malaikat, tidak mengajar seorang pun, melainkan setelah mereka menasihatkan dengan berkata. Jadi dia ni bawa ilmu sihir, tapi dia bagi tahu pada orang. Dia kata apa? Nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji iman kamu, sebab itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dia kata, aku ni ada ilmu sihir, tapi aku nak ajar kamu
Mu jangan percaya, jangan buat amal, tahu untuk nak tahu. Untuk nak tahu ilmu ni bahaya. Sudahlah lah. Ni ajar ke dia. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Sebab itu janganlah kamu jadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang-orang yang pelajari dari mereka berdua akan ilmu sihir yang boleh menceraikan, memisahkan antara suami dengan isteri. Ilmu sihir dia, fokus dia pisah suami dengan isteri. Ada orang kahwin molek-molek, lepas kahwin panas. Tak boleh tengok suami. Tengok suami dia nak tumbuk, nak macam-macam dia punya buat. Sebab sihir mari. Mari ilmu sihir. Allah kata apa? Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi ahli sihir. Dengan makan tamak ajwah pun kita boleh bebas daripada sihir, kan? Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat pada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan demi sesungguhnya mereka kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Ayat ini panjang. Mari kita tengok nota di bawah. Ana ada kata-kata Ibnu Katsir ni, tapi kita nak tengok nota dulu. Jadi kerja Harut wa Ma'rut, ajar orang ilmu sihir ni boleh misahkan suami isteri. Tadi kita dah sebut dah, dosa pisah suami isteri itu besar. Menurut huraian dalam tafsir kita ni, dia kata pertama, dia kata apa ni, Allah Ta'ala nak uji kamu. Pertama, meneguhkan i'tiqad bahawa segala kejadian buruk itu atau baik itu adalah dari Allah. Kita kena faham betul itu. Yang baik, yang tak baik, Allah Ta'ala nak uji kita. Kedua, kejadian buruk atau baik itu berlaku menurut sebagaimana ditentukan oleh Allah oleh peraturan undang-undang sunnatullah yang azali. Tuhan kata kena, tak kena, tak kena. Tak usah duk takut. Yang ketiga, peraturan undang-undang Allah itu berlaku seluruhnya dengan izin Allah. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi. Ayat ini juga menjadi dalil yang menunjukkan bahawa tiada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ada punya kuasa tenaga yang menimbulkan kesan apabila diketahui rahsia-rahsia tenaga yang terdapat dalam suatu benda tu. Masa tu kita tengok orang kafir pun dia jadi meditasi, dia panggil. Ini puak-puak ni duk main aura-aura ni, aura warna lah, aura cahaya lah, macam-macam aura. Sebab dia percaya benda tu jadi apa yang dia nak. Allah tak nak uji. Jadi ilmu sihir itu memang ada mengandung hikmah yang Tuhan berikan bagi melahirkan sesuatu perkara yang dapat beri sesuatu kesan seperti pembenci atau pengasih. Nak suruh benci orang ni atau nak suruh kasih orang ni, ubah buat bersihir. Demikian juga benda-benda yang wujud dalam alam ini masing-masing Allah Ta'ala berikan kuasa tenaga yang menimbulkan kesan yang istimewa pada benda-benda itu, seperti kesan tenaga kuasa yang ada pada atom, hidrogen dan lain-lain. Tenaga kuasa tersebut akan dapat menimbulkan suatu kejadian kalau sekiranya dapat diketahui rahsia-rahsia kejadiannya serta cara-cara peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Misalnya dari kemajuan pengetahuan sains, orang dapat mengetahui hidrogen
dan oksigen apabila dicampurkan akan melahirkan benda yang lain, iaitulah air. Bahasa sains pula tuan Syekh kita. Demikian juga bahan-bahan kimia yang lain. Benda-benda itu masing-masing punya keistimewaan, tenaga kuasa yang tertentu yang sedia menimbulkan kesan apabila diketahui rahsia dan peraturannya yang telah ditentukan oleh Allah semenjak azali lagi. Demikianlah Tuhan menjadikan segala sesuatu itu ada mengandungi hikmah dan kegunaannya masing-masing bagi faedah umat manusia. Oleh hal demikian, seorang ahli sains itu tidak lebih hanyalah sebagai penyelidik rahsia kejadian Tuhan yang telah disediakan ada untuk menghasilkan yang sedia ada, untuk menghasilkan sesuatu menurut dasar peraturan undang-undang alam yang Tuhan tentukan semenjak azali itu. Apabila rahsia itu dapat diketahui, maka dapatlah ia menghasil sesuatu mengikut apa yang dirancangkan. Jadi Tuan Syekh kita nak bagi tahu benda ni, meditasi ke apa benda yang dia buat, aura, apa dia ni, yoga ke apa benda, orang duk main, walaupun orang agama lain, tapi dia percaya kepada benda gitu, jadi. Biarpun sekali itu ada punya kuasa tenaga yang boleh menimbulkan suatu kesan, namun natijah terakhir adalah bergantung pada izin Allah jua. Dan pengertian izin Allah Ta'ala itu ialah bermakna bahawa sekiranya Allah Ta'ala membiarkan segala-galanya itu berjalan menurut peraturan undang-undang alam yang telah diaturkan oleh Allah semenjak azali itu, maka ia tetap akan berlaku dan melahirkan sesuatu yang beri kesan. Tetapi sebaliknya, kalau sekiranya Allah Ta'ala menahan atau tidak memberi izin dari berlakunya perkara-perkara tersebut, maka ia tetap tidak akan memberi apa-apa natijah dan kesan. Demikianlah kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Jadi ini huraian daripada Tuan Syekh Datuk Muhammad Nur, penyemok kepada risalah kita ni. Baik, kita tak baca apa dia tulis, tapi dia pergi jauh sangat. Balik ke tafsir kita. Adapun kisah Harut wa Marut tadi yang kita nak, wa ma unzila 'alal malakaini bi babil Harut wa Marut. Harut wa Marut ni, kata di Ibnu Katsir rahimahullah, qad ruwiya, telah diriwayatkan kisah Harut wa Marut ni daripada ulama-ulama tabi'in seperti Mujahid, Hasan Basri, Qatadah dan lain-lain. Maka ramailah orang pakat cerita tentang apa? Tentang Harut wa Marut. Kesimpulannya, raji'un ila tafsil ila akhbari Israiliyah. Semua cerita ahli tafsir itu diambil daripada Israiliyat, cerita ulama-ulama Yahudi, entah benar, entah tidak, entah betul, entah salah. Laisa fiha hadisun marfu' sahih, tidak ada hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Maka Al-Quran sebut ni je. Allah kata, wa ma unzila 'alal malakaini bi babil Harut wa Marut wa ma yu'alliman. Satu ayat ni saja Tuhan cerita tentang Harut wa Marut, tapi Israiliyat panjang-panjangkan, macam-macam benih sihir, macam-macam cerita yang dia buat. Maka kata Ibnu Katsir, tok sudut panjang cerita, fa nahnu nu'minu bima waradal fil Quran, kita berimanlah apa yang Allah sebut dalam Quran, ala ma aradahullah, mengikut kehendak Allah Ta'ala, yang hakikat sebenarnya Allah saja yang mengetahui. Jadi Allah Ta'ala saja yang tahu, kita tak tahu apa. Maka yang pentingnya, dia ni dua malaikat. Pasal ada orang, ada juga bacaan dia panggil qiraah syazah. Tanda ni pelajar, dia kata qiraah syazah ni bacaan yang ganjil. Bacaan ganjil ni dia kata wa ma yu'al apa ni wa ma unzila 'alal malikai, baca bagi bawah, 'alal malikai ni dua raja. Apa dia dua raja? Daud dengan Sulaiman. Tapi dia kata qiraah ni qiraah syazah yang tidak boleh dibaca. Qiraah betulnya mala, lam bagi atas, malakai ni dua malaikat. Mana Harut Marut ni dua malaikat, bukan manusia. Allah Ta'ala hantar khas mari ngajar ilmu sihir, bukan untuk menyebarkan sihir, tetapi untuk diberitahu sihir ini bahaya. Karena itu dia kata, innama nahnu fitnatun fala takfur.
Aku ajar ni, tapi mu jangan ikut. Mu jangan buat. Jangan beramal. Jangan buat. Jadi mereka ni malaikat. Bukan dua gajah seperti yang dibaca dalam qiraat lain. Maka kata di ulama tafsir, wallazi anzala 'alal malakaini huwa ilmu sihir, unzila 'alal malakaini. Allah Taala hantar dua malaikat ni bawa ilmu sihir, ibtila'an minallah, ujian daripada Allah Taala. Siapa dia ambil, amal, kafir. Siapa dia belajar saja, tak amal, dan untuk menentang orang-orang yang main sihir, tak ada masalah. Manakala itulah kata ulama, belajar ilmu sihir untuk mengetahui kejahatannya dibenarkan, tapi belajar ilmu sihir untuk amal, kafir. Cukup bahaya. Kerana itulah kata ahli syair, tulis apa? Pelajar tulis syair ni. Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa fi. Aku nak belajar, nak tahu benda jahat ni, benda buruk ni, bukan kerana aku nak buat benda buruk, lakin litawaqqihi, kerana aku nak jaga diri, nak jauhkan diri. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa fi. Siapa tak tahu benda jahat, dia akan terjebak dengan benda tu. Ini penting. Maka bacaan ala malikai ini tadi dengan kasri lam, maka itu dia panggil qiraah syazah yang tidak boleh dibaca. Kita pun berhenti setakat itulah. Kalau kita nak main lagi, panjanglah cerita. Yang pentingnya kesimpulannya, ambillah cerita Harut wa Marut ni daripada kesimpulan yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Ibnu Katsir apa? Ibnu Katsir kata apa? Benda tu benda tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya ahli sihir tak boleh beri mudarat kepada orang. Yang beri mudaratnya Allah Azza wa Jalla. Cuma ahli sihir berusaha untuk kenak kepada orang, itu berlaku. Baiklah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar benda mudarat pada diri sendiri, tidak memberi manfaat pada dia. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ai waqad alima ulaikal yahud. Puak-puak Yahudi tahu dia tinggal Taurat, pergi belajar ilmu sihir ni kan, ataupun tinggal Quran, tak iman dengan Quran, pergi belajar ilmu sihir, maka mereka tak ada bahagian lagi di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jahat benarlah, rugi besar, celakalah apa yang mereka beli untuk diri mereka sendiri, beli kufur, jual tinggal agama Allah, kalaulah mereka tahu. Maka kita mengatakan itulah nasihat Allah SWT, peringatan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita tukar agama ini dengan perkara baik, perkara apa ni, keduniaan. Jangan kita tukar benda yang baik dengan benda yang buruk. Wal iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah ayat Harut wa Marut. Ayat satu lagi penutup, ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair. Wattaqaw lamasubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Dan kalau sebenarnya mereka itu tak beriman dan bertakwa, puak-puak Yahudi ni, kalau dia beriman sungguh, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, jangan duk main ilmu sihir, jangan duk main ilmu karu, jangan duk main ilmu pelik-pelik, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari si Allah Ta'ala itu adalah baik, kalau mereka mengetahui. Apa boleh buat? Nasib malang, kata orang, diri tak beruntung, tinggal Allah Ta'ala suruh, pergi ambil hanya Tuhan larang, maka binasalah puak dia. Itulah kita kata ruginya. Atas dunia ni bolehlah sikit, boleh duit, boleh pangkat, boleh kedudukan, boleh tu boleh ni, tapi di akhirat malahum min nasib, mereka tak ada bahagian lagi untuk selesaikan diri, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Wal iyazubillah. Kita hari ni yang kita takutnya masuk neraka. Kalau benda lain, kalau tak senang atas dunia ni, lepas tu kita mati, selesai masalah. Tak selesai masalahnya tak selesai. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Baiklah, mari kita pergi kepada mencari faedah, supaya kita tidak kepeningan dengan cerita Harut wa Marut. Jadi Allah SWT
dalam ayat ini tulis faedah yang pertama, wa ma unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. Allah Ta'ala mari Harut wa Marut, dua malaikat ini, kecuali menjadi ujian kepada manusia. Ada kalanya Allah Ta'ala permudahkan sebab-sebab maksiat. Sebab-sebab nak dapat maksiat ni mudah. Imtihanan linnas, kerana Allah Ta'ala nak uji manusia. Sebab maksiat ni mudah sebab Allah Ta'ala nak uji manusia. Nak uji manusia. Manusia yang baik dia selamat, manusia tak baik dia celaka, wal'iyazubillah. Maka kita pun kita tengoklah, kadang-kadang benda yang tak baik ni terbuka lorong depan kita, bukan sekat lorong biasa, lorong lebuh raya tanpa tol, kata orang. Lebuh raya tanpa tol. Luas, tapi lorong kebaikan sempit, pasal kena menyelit celah-celah. Itulah ujian Allah Ta'ala. Maka Tuhan hantar mari dua malaikat semata-mata ujian. Dan kita pun sudah tahu dah tadi bahawa dua malaikat ini bukan dua raja, dua malaikat. Allah Ta'ala nak uji sebab Yahudi ni suka main ilmu sihir. Maka Tuhan hantar mari sebab yang sama. Faedah yang kedua, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia tak ajar, mana-mana orang nak belajar ilmu sihir dia bagi tahu bahaya ni, bahaya ni, bahaya ni. Jadi kata di ulama tadabbur, yajibu 'alal insan, kita ni kena beri nasihat kepada orang, kena banyak bagi nasihat kepada orang supaya mereka menjauhkan diri daripada benda yang tak buruk, di benda yang buruk, benda yang tak baik. Kenapa ini? Pendakwah menjadi tanggungjawab kita memperingatkan kepada manusia perkara yang buruk, perkara dilarang oleh Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi perkara yang boleh membawa kepada syirik dari Allah Azza wa Jalla. Saya minta maaf kalau kita banyak bercakap tentang benda-benda yang merusakkan akidah, benda-benda yang boleh membawa kepada kesyirikan. Perbuatan ini ada ulama kata boleh bawa kepada syirik. Ada sebagian ulama kata harus, saya akan beri pandangan pada tuan-tuan, tinggalkan sebab risiko dia besar. Harus syirik gelap. Kalau kata harus dengan makruh boleh tahan, harus dengan haram jauh dah, harus dengan syirik besar sangat jarak. Jadi bila kita peringatkan masyarakat benda ni bahaya, benda ni bahaya, sebab benda yang tak berbahaya ada. Contohnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tak ada sama. Itulah ibadat. Tiba-tiba kita pilih juga jalan yang berisiko, jalan yang orang panggil yang sangat berliku, nak pergi ambil juga hak khilaf, nak pergi minta juga dengan orang mati, nak pergi minta juga dengan roh turuh ni. Sedangkan ada ulama membantah perbuatan ini boleh bawa pada syirik, walaupun sebahagian yang kata harus. Jadi harus yang betul-betul harus, yang betul-betul disyariatkan. Kenapa tidak ajar kepada masyarakat? Gitu ajar benda yang pelik-pelik. Inilah tujuan kita. Tak ada sama sekali tujuan kita maklumkan benda yang bahaya ni nak mengkafirkan orang, tidak. Tapi orang duk tular sekarang ni, ustaz sekian-sekian mengkafirkan orang. Kita kata hasya wa kalla. Orang yang buat tuduhan, insya-Allah kata orang, kita semua akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di dunia happy lah awak, boleh sekat sana sini. Kita jumpa di akhirat hasil daripada kerja buat kita, apa yang akan dituai, apa ni akan diambil di sana. Baik, yang ketiga Allah kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ahli sihir tak boleh mudarat pada orang kecuali Allah Ta'ala izin, kena orang tu baru jadi. Maka ini kata di para ulama annal asbab, sebab-sebab ni walaupun besar walaupun berbahaya, ada kalanya tak memberi kesan, ada kalanya tak memberi kesan dengan kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai orang yang buat benda-benda yang berbahaya tak mati-mati pun dia. Berapa orang yang buat benda tak berbahaya tapi mati. Maka kita mengatakan benda bahaya jangan buat.
Maksud kitanya mudarat itu, kesan itu berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang patut kita buat? Fayambagil luju'u ila Allah, maka kita semua wajib kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sama ada untuk mendapat manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Jangan main tangkal azimat, jangan duk main talasim, jangan duk main khuzak balad ni, duk main gantung takal, gantung azimat, gantung rajah tu rajah ni, percaya habis segala bomo segala apa. Kita mengatakan la. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, orang yang percaya ke bomo ni bukan orang biasa-biasa, ahli ibadat, orang reti baca Quran, tapi Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala lah ampun dosa kita dan mereka. Habis bomo, dia pergi cari belakang. Bila orang tanya, pergi dah bomo? Oh, pergi dah. Maknanya kita hilang pergantungan. Sedangkan kita ada depan kita ni perisai Muslim, kita ada. Tuan-tuan ambil lah perisai Muslim ni, dalam web kita tu kita letak free supaya tersebarnya kita ni. Kalau kita lain kita suruh beli, tapi perisai Muslim ni kita bagi, nak beli pun ada, tapi ada hak free banyak list, supaya tuan-tuan dan puan beramalah dengan sunnah Nabi SAW. Tinggalkanlah duk main talasin, duk main rajah-rajah azimat tu azimat ni, tidak perlu. Oh, dia kata mujarrab, bahasa istilah orang ni, ayat di bomo ni panggil mujarrabat. Mujarrabat ni kita telah testimoni jadi. Bomo siang pun jadi. Betul tak? Bomo geng-geng duk main aura ni, duk main aura, duk main meditasi, duk main apa dia benda ni, pokok New Age dia panggil ni, percaya pada main cahaya pun jadi. Sebab Allah Ta'ala uji mereka. Jangan duk main-main. Baiklah, yang penting kita bergantung pada Allah Azza wa Jalla dalam pergantungan hati kita. Yang keempat, tengok ayat kita ni, ayat 102 dengan sebelumnya 101, dia capur dua tu sikit. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, puak-puak Yahudi dia campur kitab ke belakang. Ingat baik, bila manusia ni tak ada dah benda baik, dia akan sibuk dengan benda jahat. Wattaba'u ma tatlu syayatin, maka dia pergi ikut syaitan. Allahul musta'an. Tengok ayat ni kembar dua. Nabadha fariqum wattaba'u ma tatlu syayatin. Maka di sini para ulama mengatakan, tanda baik-baik pelajar, ayat ini menjadi dalil dilalatu ala man taraka ma yanfa'uhu, siapa dia tinggal daripada menyibukkan diri dengan benda yang bermanfaat, ubtuliya bil istighali bima yadurhu, Allah Ta'ala akan uji dia sibuk duk buat benda yang tak ada faedah. Faman taraka ibadatar rahman, siapa dia tinggal beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan diuji dengan ibadat kepada syaitan. Siapa dia tinggal mencintai Allah Azza wa Jalla, takut pada Allah Ta'ala dan mengharapkan keampunan Allah, dia akan diuji dengan sayang kepada benda-benda lain, takut pada makhluk, takut pada jin, takut pada dewa, mengharapkan benda-benda lain memberi manfaat, dia akan tinggal. Wa man lam yunfik ma lahu fi ta'atillah, siapa dia tak manfaat, tak bagi nafkah harta dia untuk agama Allah, dia akan beri nafkah harta dia untuk syaitan. Ataupun dia membazir gitu saja, berjalan sana sini, langsung tak ada apa. Ni setengah orang ni Allah Ta'ala beri dia harta kaya, banyak duit. Kita tengok dia travel sentiasa, sekali di Eropah, sekali di Timur, sekali di Barat. Banyak biti sekali gila, paling tidak 10-20 ribu habis. Tapi kita tak dengar pula dia. Kalau semangat ustaz, buatlah pondok sebuah 50 ribu ke, tak mikir benda tu. Dia fikir enjoy, healing kau. Bahasa budak-budak ni dia panggil healing. Bahasa jenis healing, nak bergerak kat saya, tak tahu gimana, tak ada faedah mana. Oh, faedah boleh tengok, Tuhan suruh tengok, guna ayat Quran. Allah suruh mengembara, bukan suruh membazir. Allah suruh mengembara, suruh pergi tengok apa yang Allah Ta'ala letakkan kepada tempat-tempat yang cantik untuk disyukuri. Tengok tempat-tempat yang berbahaya untuk dijauhi. Bukan sekadar habis duit, tak ada benda. Tapi apa? Kalau mati, habis tengok anak duduk balik album. Oh, ayah dulu pergi sini,
ayah dulu pergi sini, mak dulu pergi sini, healing sana healing sini, tapi mana masjid? Ada sebuah masjid ke dia buat? Ada sebuah pondok ke dia buat? Ada sebuah rumah anak yatim ke dia buat? Sebutir habuk tak ada. Yang adanya 10 album dalam kenang-kenangan. Akhirnya sudah puas, anak berbuang, kita pun terbuang dalam kubur seorang diri, tak ada bekalan, tak ada apa. Ingat baik. Siapa dia tidak merendahkan diri kepada Allah, dia akan rendahkan diri kepada nafsu. Siapa dia tidak mengabdikan diri kepada Allah, maka dia akan mengabdikan diri kepada, kalau tidak kepada syaitan secara total pun, dia mengabdikan kepada benda yang tidak baik. Kita mengatakan itulah dunia ini. Sebagaimana dinasbahkan kata-kata Imam Syafi'i, nafsuka in syagalatka min syagalatha bil haqqi wa illa syagalatka bil batil. Kata-kata lebih kuranglah. Maksudnya nafsu kita ni kalau kita tak sibukkan dia dengan benda baik, syagalatka bil batil, dia akan sibukkan awak dengan benda batil. Betul tak? Kalau kita tak sibuk ke masjid dengan kuliah dengan apa, duduk mana kita? Pagi-pagi kedai kopi, malam apa kedai kopi, buah sana buah sini, tak jumpa Quran, tak jumpa hadis, tak jumpa tasbih, tak jumpa sejadah, kata orang. Hak jumpanya surat khabar, kawan-kawan buah, yoya sana yoya sini, akhir sekali diusung ke kubur, kosong amalan, kosong harapan, yang tinggalnya penuh terisi masa kita dengan benda batil. Wal iazubillah. Tengok Yahudi, Allah Taala beri dia comel-comel, tapi dia tinggal. Maka yang terakhir sekali Allah SWT peringatkan kepada Tuhan, lau kanu ya'lamun, akhir ayat Tuhan kata kalau mereka tahu, ambil ilmu yang bermanfaat, maka mereka akan sibukkan diri dengan yang baik. Mereka tak akan jual agama dia dengan kepentingan dunia. Sekarang ini kita takut orang bagi pangkat kedudukan kepada kita, kita salah guna, kita salah dapat harta, kita salah guna, dapat pangkat salah guna, dapat macam-macam disalah gunakan, dapat ilmu, kita jual ilmu itu dengan nak ambil habuan dunia. Inilah yang kita bimbang, yang kita takut. Jadi kesimpulan yang terakhir kepada para pelajar sekalian, bahawa dalam cerita Harut wa Marut ni banyak cerita Israiliyat. Cerita apa? Cerita Israiliyat. Maka Israiliyat ni Allah, Nabi kata la tusaddiqu wa la tukadzibu. Mu jangan percaya, mu tak usah dustakan. Tapi kalaulah cerita dia karut menyentuh kehormatan nabi-nabi, seperti dia kata macam-macam ke Sulaiman, jangan terima. Ataupun dia kata ke Nabi Yusuf gila ke Imra'atul Aziz, ataupun dikenal dengan nama Zulaikha, kita jangan terima. Macam-macam lagi Israiliyah yang menyentuh tentang tentang akidah, maka jangan diterima. Tapi kalau sekadar Israiliyah nak dengar cerita yang tidak memberi kesan apa-apa kepada akidah, tidak membawa kepada khurafat, bolehlah kita dengar sekadar maklumat. Wallahu alam. Jadi setakat itu dulu. Ada orang tanya nak cerita Israiliyat macam mana? Ada sebuah buku, tulis nama buku Israiliyat dan Hadis Palsu dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Syahbah. Kitab ini telah diterjemah ke bahasa Malaysia, telah diterbitkan oleh Jakim. Jakim terbit. Saya tak tahu lagi masih ada lagi dijual di kedai Jakim ataupun sudah habis dia punya naskah. Yang pentingnya kita ni kena cari baca. Tajuk dia Israiliyat dan Hadis Palsu dalam tafsir. Untuk orang pandai Arab banyak lagi. Saya beri ini hak mudah-mudah. Ada juga buku-buku Israel lain banyak lagi, tapi yang hak ni kita ingat, kita sebut tu. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung siri yang akan datang besok dalam ayat 104 sehingga beberapa ayat selepas daripadanya, biiznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.